Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, Malaysia sudah tentu ada banyak cabaran. Dan salah satu cabaran yang paling utama ialah bagaimana kita nak mengimbangi di antara kemajuan ekonomi yang terus berdaya saing dengan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi ini sampai kepada setiap rakyat. Saya faham ramai yang merasa bahang cabaran ekonomi mutakhir. Kos sara hidup adalah isu yang mengesani setiap keluarga. Maka sejak 20 tahun yang lepas, ada yang mempersoalkan sama ada negara kita ini masih ada potensi untuk menjadi kuasa ekonomi yang berjaya mensejahterakan keluarga dan rakyat. Malaysia adalah antara negara yang paling cemerlang pencapaian ekonomi sebelum ini. Antara tahun 1967 hingga 1999, pertumbuhan ekonomi negara kita berkembang pada kadar purata 9% setiap tahun. Dan itu adalah antara perkembangan ekonomi yang terbaik di dunia dalam abad ke-20. Sepanjang tempoh itu juga, gaji dan juga pendapatan purata rakyat telah meningkat sebanyak 14 kali ganda. Namun sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi kini menjadi lebih perlahan pada kadar yang separuh sahaja, iaitu 4.5%, dan dengan segala ketidaktentuan ekonomi global yang berlaku, itu menyebabkan negara kita, ekonomi kita dan rakyat kita terdedah kepada perkara-perkara yang di luar kawalan kita, dan itulah yang sebahagiannya telah diterjemahkan menjadi beban sara hidup kebelakangan ini. Baik. Jadi apa punca yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara kita semakin perlahan sejak tahun 2000? Untuk mengembalikan potensi ekonomi negara, sudah tentu mana-mana pentadbiran sebelum, sekarang dan selepas ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti punca-punca utama dan melaksanakan dasar serta program yang berkesan untuk mengatasi punca-punca ini. Sebahagian daripada punca ini telah kita ketahui berpuluh tahun. Saya tak perlu ulas panjang. Contohnya, sistem ekonomi yang tidak berupaya mengekang rasuah kerana tata kelola yang lemah dan sikap amanah orang politik sendiri yang semakin terhakis. Kita tak perlu habiskan terlalu banyak masa. Cuma saya nak ingatkan bahawa perkara ini sedang dan kini sedang diuruskan oleh kerajaan perpaduan. Sebab itu kalau Perdana Menteri Saudara Anwar mengulangi tiap-tiap hari mengenai pentingnya tata kelola ini, kita jangan terlalu cepat panas telinga, kerana itu sebenarnya salah satu punca utama kepada masalah ekonomi negara. Tapi lebih parah lagi apabila tata kelola yang lemah dan akhlak beramanah di kalangan pemimpin, pentadbir dalam ekonomi kita yang semakin terhakis sebelum ini, rakyat pula terpaksa hidup dengan pentadbiran demi pentadbiran yang sudah hilang punca dan tidak fokus untuk menyelesaikan punca-punca masalah ekonomi ini. Akhirnya selepas 20 tahun, masalah-masalah ini telah menjadi masalah struktur yang sebati dengan ekonomi kita dan tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah-kaedah lama. Dia seperti seolah-olah kekotoran-kekotoran yang bila tidak dibersihkan lama, dia menjadi karat. Jadi, kita kena terima hakikat bahawa punca pertama kelemahan ekonomi negara datangnya daripada ahli-ahli politik dan pemimpin sendiri. Sebab itu saya ingat yang pada peluang ini, orang seperti saya, Saudara Syahir, dan juga semua ahli politik di luar, kita wajar mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana pemimpin-pemimpin yang lemah, baik kami yang ada sekarang, baik yang pernah berada di dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, pemimpin yang tidak fokus dan tidak terlatih dalam menguruskan ekonomi telah menyebabkan negara kita tidak berkemampuan mengatasi masalah-masalah struktur ini dengan lebih awal. Dan masalah struktur ini boleh dibagikan kepada 3 masalah struktur utama. Pertama, ekonomi kita semakin ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing kita.
Kita terlalu selesa dengan limpahan ekonomi yang dibawa oleh industri yang berasaskan kepada kekayaan semula jadi kita. Contohnya khazanah minyak, contohnya industri peladangan. Industri-industri ini telah menjana hasil yang lumayan sebelum ini sehingga menyebabkan kita lalai untuk mempercepatkan lagi untuk kita menaik taraf industri lain. Akibatnya sebagai sebuah negara, kita tidak menaikkan gaji pekerja dalam sektor-sektor penting seperti perkilangan dan perkhidmatan kerana kita selesa dengan kegiatan ekonomi sedia ada kerana upah yang rendah akan tetap memberi pulangan hasil yang lumayan. Sekarang kita semakin bermasalah kerana untuk bersaing atas kelebihan upah yang rendah semata-mata, negara-negara jiran seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, mereka juga menawarkan kos upah yang lebih rendah kepada pelabur-pelabur. Pada ketika ini barulah kita sedar bahawa kita ketinggalan dalam persaingan teknologi dan kepakaran. Kerana kita sepatutnya berada dalam kumpulan ekonomi yang bersaing dengan negara-negara seperti Korea, Jepun, China dan Eropah. Sebaliknya kita masih terperangkap dengan model ekonomi yang lama. Masalah struktur yang pertama ini kemudiannya membawa pula kepada masalah struktur yang kedua, iaitu gaji yang dibayar kepada rakyat adalah terlalu rendah dan tidak naik seiring dengan kenaikan harga barang sejak 20 tahun yang lalu. Antara perkara pertama yang saya lakukan sebagai Menteri Ekonomi ialah mengarahkan supaya statistik gaji diusahakan dan diterbitkan setiap suku tahun. Laporan statistik gaji yang baru saja diluncurkan minggu lalu mengesahkan hipotesis bahawa gaji yang rendah adalah masalah struktur nombor 2 dalam ekonomi negara kita. 50% dari pekerja kita dibayar bawah RM2,600 sebulan, iaitu hanya RM20 sahaja lebih tinggi dari garis kemiskinan isi rumah yang terkini, iaitu RM2,580. Kemudian gaji penengah untuk anak-anak muda yang baru pertama kali bekerja antara umur 20 ke 24 tahun hanyalah RM1,682 sebulan, iaitu hanya RM182 lebih tinggi daripada gaji minima. Gaji yang rendah ini menyebabkan ekonomi kita menghadapi kesukaran untuk membangunkan bakat-bakat yang boleh menghasilkan ekonomi yang berinovasi dan bernilai tinggi, yang kemudiannya memanjangkan lagi masalah kita yang terperangkap dengan ekonomi bernilai tengah. Dan masalah struktur yang kedua tadi kemudiannya menyebabkan pula masalah struktur ekonomi yang ketiga, iaitu kedudukan kewangan kerajaan yang lemah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan menyebabkan kerajaan-kerajaan sebelum ini bergantung kepada berhutang untuk membiayai projek-projek untuk merangsang ekonomi. Sahabat baik kepada saudara Syahir sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, cukup gemar untuk mengumumkan pakej-pakej perangsangan. Yang terbaru mengumumkan pakej rangsangan untuk Selangor pula. Tapi rakyat perlu tahu bahawa merangsang ekonomi dengan cara berhutang hanyalah meninggalkan bala kepada generasi muda yang akan menanggung hutang ini. Bila pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan gaji rakyat juga rendah, kutipan cukai kerajaan juga terhad. Lebih tenang apabila kerajaan mengambil sikap terus menghulurkan wang dan subsidi tanpa tersasar untuk meredakan kemarahan rakyat mengenai kos sara hidup tanpa menyelesaikan masalah-masalah pokok. Dan saya bagi contoh berkali-kali. Soal harga barang contohnya, kecenderungan kerajaan sebelum ini ialah menabur subsidi bila ada gangguan kepada bekalan makanan dan harga. Tetapi tidak disertakan dengan program-program khusus untuk menambah bekalan makanan kerana menabur wang itu lebih mudah daripada mengusahakan industri tani dan bekalan makanan yang mampan. Akibatnya, kerajaan demi kerajaan terus berhutang
Sehingga hutang kita telah mencecah 1.5 trilion ringgit di akhir tahun lalu, termasuklah tanggungan hutang skandal-skandal kewangan akibat tata kelola yang lemah. Jadi ketiga-tiga masalah struktur ekonomi ini tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah yang lama, iaitu berhutang demi menutup masalah ekonomi negara. Jadi sebab itu, apabila Saudara Anwar membentangkan kerangka ekonomi madani, tujuannya ialah untuk menganjakkan pendekatan ekonomi negara untuk memberi pil ekonomi yang lebih radikal untuk kita menyelesaikan masalah-masalah pokok ini. Saya akan huraikan pil ekonomi ini. Sudah tentu mesti ada soalan daripada moderator mengenai pil ekonomi ini. Tapi saya nak sebut juga bahawa sebahagiannya telah pun berjalan. Untuk cipta industri baru contohnya, sebab itu kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Kerana ini industri yang mendapat pelaburan paling tinggi dalam dunia. Ia bukan saja akan mencipta peluang-peluang ekonomi dalam bidang yang boleh menarik pelaburan besar, tetapi ia juga boleh menjadi daya tarikan kepada pelabur-pelabur kerana banyak syarikat berteknologi tinggi yang mahukan tenaga bersih untuk memindahkan operasi mereka ke negara ini. Saudara Anwar juga telah umumkan tentang dasar gaji progresif yang akan menaikkan gaji pekerja awam dan swasta. Ini kali pertama kerajaan campur tangan dalam menetapkan gaji semua pekerja. Jadi insya-Allah semua ini bukan lagi rancangan-rancangan, program-program ini telah dilancarkan. Sebab itu saya tahu dalam hati pun, saya ingat Saudara Syahir pun menahan diri dari rasa kagum kerana kerajaan perpaduan sekarang berjaya membangunkan program-program ini dalam tempoh 8 bulan, sedangkan mereka 33 bulan tak ada penyelesaian. Okey, baik, terima kasih. Saya bangkitkan ini kerana kita ada model. Kita bercakap soal model. Mencari model, kita harus melihat struktur. Dan kita ada saja contoh negara yang sudah berjaya mengubah struktur ekonominya. Kita boleh bariskan Korea Selatan, China, Taiwan, UAE seumpamanya. Tetapi kita mula bercakap soal ekonomi baru ini 2010, modelnya. Dan kita sudah beralih tangan. Banyak Perdana Menteri, ya, semua sudah merasa, tetapi kita belum berganjak daripada masalah struktur, dan hari ini kita masih berdebat yang sama. Soalan saya kepada kedua-dua, untuk kita bergenjak dan bangun dengan model baru, kita harus belajar daripada kesilapan lalu, agar kedua-dua hujah yang tuan-tuan bawa pada malam ini tidak hanya menjadi retorik dan janji seperti mana yang pernah dibawakan oleh semua Perdana Menteri sebelum ini. Saya mulakan 5 minit kepada Saudara Rafizi. Terima kasih Saudara Said. Sebelum saya jawab yang itu, boleh saya ambil masa 1 minit paling kurang untuk ulas balik yang Saudara Syahir sebut tadi. Saya masih 5 minit. Ya, masih lagi 5 minit insya-Allah. Saya tunggu lama sebenarnya, mana modelnya? Saya ingat malam ini saya tak payah berceramah politik, tapi yang saya dapat adalah ceramah politik yang berulang-ulang. Dan alhamdulillah, tapi semua yang disebut itu nampaknya bersetuju dengan yang saya sebut, kerana kerjanya hanya mengulang-ulang semua yang saya sebut. Cuma beza dia hanya satu saja, Saudara Syahir menambah dengan dalil-dalil. Jadi saya ingat, betul lah saya kata tadi, Saudara Syahir memang malam ini akhirnya berjaya melepaskan geram selama ini menahan diri untuk kagum. Baik, ya? Kepada soalan yang Saudara Syed Munawar tanya tadi, kan model ekonomi baru yang diluncurkan oleh Datuk Seri Najib tahun 2010 dahulu, ada beberapa perkara yang ada persamaan dan telah dikenal pasti masalah puncanya. Yang pertama ialah tentang perangkap middle income trap, ataupun kita tersangkut di rantaian nilai pertengahan. Sebab itu kaedah yang diambil dahulu yang kita perlu pelajari daripada 2010, ada beberapa perkara yang kita perlu elakkan. Pertama ialah pentadbiran yang terdahulu demi untuk melonjakkan kegiatan ekonomi ke arah nilaian tinggi, kita ambil jalan ke arah projek-projek mega.
Sebab itu pada ketika itu kita ada ETP, GTP yang menyenaraikan berpuluh-puluh projek berbilion-bilion, dan kita ada beberapa projek-projek skala besar termasuklah MRT, ECRL dan sebagainya, termasuklah 1MDB juga, yang akhirnya kita tahu bahawa keadaan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah struktur, tetapi hanyalah kosmetik untuk memberi gambaran bahawa negara kita ini sedang rancak ekonominya, dan hasilnya kita sekarang ini menanggung hutang 1.5 trilion. Jadi perkara itu cukup penting. Sebab itu kalau ada orang tanya kenapa pentadbiran kerajaan perpaduan sekarang tak umumkan projek, kerana kita nak pastikan apa-apa projek itu mestilah projek swasta yang berdaya saing, yang tidak melibatkan daripada peruntukan rakyat. Yang kedua yang kita perlu belajar ialah apabila model ekonomi baru yang diluncurkan tahun 2010 itu, ia banyak menggunakan perunding-perunding daripada luar yang pada pandangan saya mengenepikan penjawat-penjawat awam yang digaji, yang nampak gah kerana pada ketika itu untuk ditunjukkan ia gah, tetapi akhirnya selepas segala pelancaran, segala orang kata perkara-perkara yang nampak cantik, untuk dilaksanakan itu kemudian ditinggalkan kepada penjawat-penjawat awam, dalam keadaan penjawat-penjawat awam tidak sangat dilibatkan di dalam perancangan terlebih dahulu. Sebab itu sekarang ini juga pendekatannya cukup berbeza. Setiap satu kerangka yang telah diluncurkan setakat ini, baik ekonomi madani, baik pelan peralihan tenaga baru, baik kajian separuh penggal selepas ini, tidak ada satu pun yang dibuat oleh perunding-perunding. Jadi kalau saudara Syahir cuba memberi persepsi seolah-olah ini ditiru daripada IMF, bercakaplah dengan pegawai-pegawai kerajaan yang bertungkus lumus selama ini membuat kerja ini, kan? Dan saudara Syed, ada juga beberapa perkara yang model ekonomi baru 2010 itu tidak ambil kira. Contohnya kerana untuk menangani masalah gaji yang rendah, itu satu perkara yang cukup sukar. Jadi model itu langsung tak menyentuh tentang gaji. Sebab itu selama 12 tahun dah kita sekarang, masalah gaji itu menjadi makin buruk, dan sebab itulah pendekatan kita sekarang ini ialah untuk memastikan kita campur tangan terus, kerana masalah gaji itu bukan masalah sampingan, ia masalah pokok yang perlu kita tangani dengan cepat. Jadi saya ingat ada perbezaan yang jelas pendekatan-pendekatan yang telah kita laksanakan sekarang, kerana kita telah ambil teladan daripada kegagalan model ekonomi baru 2010 dahulu. Terima kasih. Ahli politik yang baik sentiasa bekerja untuk pilihan raya, pemimpin memikirkan tentang masa depan. Ada dasar yang tidak populis untuk ahli politik, tak menang undi. Tapi adakah anda berani untuk melaksanakan dasar yang radikal walaupun mungkin tak popular untuk menang undi setiap kali pilihan raya? YB Rafizi, 5 minit untuk anda. Terima kasih. Saya macam biasa, saya ambil 1 minit untuk jawab dululah, kan. 4 minit cukup untuk saya jawab soalan moderator. Saya pelik kita berbahas ke kelas membaca ini ni. Kan? Sebab itu saya ajak berbahas, kerana rekod-rekod daripada Presiden PAS sampai ke sekarang ni, orang paling pandai dalam PAS pun, moderator tanya soalan lain, dia tak jawab, dia pusing-pusing. Baik, Ada sebentar tadi ada jugalah disebut tentang tata kelola dan sebagainya mengulang-ulang, tapi disentuh kononnya dibacok, kalau ada imam bendahari masjid tak boleh orang yang sama. Saya rasa saudara Syahir dan kebanyakan di sebelah sana sebenarnya tidak faham sebenarnya aturan kementerian-kementerian. Ya. Belanjawan kita dan perbelanjaan negara ada 2 bahagian. Satu ialah perbelanjaan mengurus, satu ialah perbelanjaan pembangunan. Belanja mengurus ini ialah belanja-belanja yang bayar gaji, bayar hutang dan sebagainya, yang tidak sangat sebenarnya melibatkan perbelanjaan-perbelanjaan besar. Yang itu di bawah Kementerian
kewangan. Belanja pembangunan yang melibatkan contohnya projek bina jalan, buat bangunan dan sebagainya, belanja pembangunan itu sekarang ini di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah saya. Jadi tak timbul soal seorang Perdana Menteri kawal dua-dua. Sebelum ini keadaan itu berbeza kerana perbelanjaan pembangunan itu berada di bawah Perdana Menteri. Jadi bila Perdana Menteri dialah juga mengawal perbelanja pembangunan, dia juga mengawal belanja mengurus, itu yang jadi masalah. Jadi sebab itu sekarang ini Saudara Anwar Ibrahim sebenarnya dari segi kuasa berbelanja itu lebih rendah daripada saya, Saudara Syahir. Kalaulah saudara tumpukan perhatian kepada perbahasan di Parlimen, saudara tak timbulkan perkara-perkara remeh macam itu, kerana tidak pernah ada Perdana Menteri yang melepaskan kuasa belanja pembangunan. Hanya Anwar Ibrahim seorang sekarang dilepaskan kepada saya. Baik jawab soalan tadi Sudah tentu dasar yang tidak popular, radikal tetapi sangat-sangat diperlukan ialah pensasaran semula subsidi pukal. Sebelum ini kita dah mencecah sampai 90 bilion ringgit setahun yang kita bayar subsidi RON 95, subsidi elektrik, subsidi diesel, subsidi LPG dan sebagainya, sehingga ke satu peringkat yang kalau harga minyak mentah kekal pada harga $80 setong seperti yang ada sekarang ini, belanja kita mungkin mencecah 100 bilion ringgit untuk bagi subsidi kepada semua. Masalahnya kalau 100 bilion ini kita gunakan dengan cara yang sama, kita bagi subsidi secara pukal, satu, ia tidak berlaku adil kerana orang asing pun dapat juga. Kemudian orang yang kaya dapat juga. Sedangkan dari segi penggunaan minyaknya, RON 95, orang yang miskin di Macuk contohnya menggunakan sangat sedikit berbanding dengan orang yang kaya di Damansara Utama. Jadi sudah tentu untuk kita mensasarkan semula subsidi-subsidi pukal ini, sudah tentu itu akan menyebabkan beberapa perubahan. Termasuklah contohnya harga elektrik contohnya bila kita sasarkan semula. Tapi kita pastikan bahawa hanya mereka yang menggunakan elektrik yang lebih tinggi berbanding dengan 90% rakyat, mereka kena bayar harga sebenar. Dan penjimatan itu akhirnya kita boleh gunakan untuk membiayai pelbagai program lain yang akhirnya sampai kepada rakyat. Itu baru elektrik yang telah dilaksanakan setakat ini. Sudah tentu kita kena sasarkan semula subsidi minyak RON 95, subsidi diesel, dan sudah tentu bila perkara ini nak dibuat, akan ada pihak-pihak yang tidak bersetuju kerana mereka merasakan bahawa itu hak. Tapi untuk kepentingan negara, terutamanya mengukuhkan kedudukan kewangan kita, kita perlu melakukan ini, dan saya yakin selepas dilaksanakan dalam 4 tahun lagi apabila keadaan kewangan kita kukuh, rakyat akan terus menyokong keputusan yang dibuat itu. Terima kasih. Soalan yang pertama tadi ialah, saya tak tahu yang panjang itulah, tapi akhirnya dia jadi 3 perkataan saja, federalism atau state empowerment. State empowerment kan. Negara kita dibentuk berdasarkan perlembagaan, dan perlembagaan itu ialah sesuatu yang telah jelas mengikut jadual-jadualnya. Ada jadual persekutuan, ada jadual negeri, dan ada jadual bersama. Dalam konteks Persekutuan Malaysia juga ada Sabah dan Sarawak yang mempunyai konteks yang berlainan dari segi kuasa dan juga sumber yang sepatutnya diberikan. Jadi saya tak faham kenapa Saudara Syahir nak bawa benda yang memang telah termaktub di dalam perlembagaan, bahawa masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing dan kuasa masing-masing. Dan model persekutuan ini telah berjalan dengan baik di semua negeri-negeri lain. Yang duk bising pasal mempersoalkan tentang model persekutuan ini hanya Kelantan dengan Syahir seorang saja. Yang lain okey je, tak ada masalah. Sebab itu ambil contoh model persekutuan yang ada sekarang ini telah pun mengimbangi di antara kuasa dan juga
sumber yang ada di peringkat kerajaan persekutuan dengan juga di peringkat kerajaan negeri. Contohnya, kerajaan persekutuan mengutip cukai dan ada perkara-perkara yang perlu ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan perlu berlaku adil kepada semua sebaik yang mungkin. Jadi saya ambil contoh, Saudara Syahir cuba beri gambaran, itu sajalah hujah dia sampai sekarang ni. Yang Kelantan dianaktirikan. Sedangkan saya dah sebut berkali-kali, dah masuk dalam parlimen, tapi dia buat-buat tak faham bahawa sebenarnya peruntukan yang diberikan kepada kerajaan Kelantan itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri lain, tetapi tidak pernah cukup. Sebab itu dia kembali kepada persoalan federalism ataupun state empowerment. Kerana kedua-dua ini adalah perkara yang bergerak seiringan mengikut perlembagaan kita. Ada negeri yang bila dia tumpukan kepada yang mana bidang kuasa kerajaan negeri bekerjasama pula dengan kerajaan persekutuan, negeri-negeri itu walaupun hasil buminya tak banyak macam Kelantan, walaupun peruntukan persekutuannya tak banyak macam Kelantan, tetapi ia boleh menjadi jauh lebih baik daripada Kelantan. Itu yang saya sebut tentang Melaka dan Negeri Sembilan tadi. Masalah kita ialah sekiranya kerajaan persekutuan, tak kisahlah parti mana jadi kerajaan persekutuan ni, telah menjalankan tanggungjawab mengikut perlembagaan, dah bagi peruntukan, dah tolong, dah buat perancangan, tetapi kerajaan negeri itu tidak cekap mentadbir. Yang masalah dia ialah bukan soal peruntukan federalism, soalnya kalau ada kerajaan negeri yang tidak mahir dan hanya sibuk berpolitik, akhirnya bagilah empowerment macam mana pun kepada kerajaan negeri itu. Yang kita ada ialah bukti-bukti seperti air Kelantan Sendirian Berhad yang sampai sekarang tak selesai lagi. Jadi sebab itu bagi saya, dia tak timbul soal federalism atau state empowerment. Ini telah dipersetujui sejak negara kita merdeka lagi, bahawa ia mestilah bergerak seiringan, masing-masing ada tanggungjawab. Sebab itu kerajaan negeri jangan mudah bila kamu gagal, kamu tuduh kepada ini semua masalah kerajaan persekutuan. Gagal, mengakulah gagal macam di Kelantan sekarang. Terima kasih. Adakah YB Rafizi mahu meneruskan dasar-dasar affirmative action ataupun kita sepenuhnya kepada meritokrasi? Terima kasih. Ya, kita akan meneruskan dan menambah baik dasar-dasar yang bersabit dengan memberi keadilan sosial mengikut keperluan dan juga kumpulan. Sebab itu soal meritokrasi atau tidak ini perlu dilihat dalam konteks negara kita. Ambil contoh, seorang pelajar daripada Baco, dia mungkin dapat 8A atau 7A, tidaklah secemerlang seorang pelajar Melayu juga daripada Damansara Utama yang pada setiap hari dia ada private tutor. Jadi soal affirmative action ataupun bantuan seperti yang telah dijamin di dalam perlembagaan kita ialah soal memastikan setiap anak-anak kita yang ada potensi mendapat keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk dibantu. Sebab itu ia tidak boleh dilihat semata-mata dari lensa pariti semata-mata yang tidak mengambil kira banyak lagi faktor-faktor lain. Seorang anak yang cemerlang di Kapit contohnya, walaupun dia hanya 5A, tetapi kalau dia kena berjalan sampai 5 km pergi sekolah, sudah tentu anak itu lebih cemerlang daripada anak saya di Putrajaya. Jadi tak timbul soal itu, Saudara Syahir. Yang timbul sekarang ialah bagaimana dalam keadaan negara kita lebih ramai yang cerdik, yang muda-muda. Dalam keadaan kita nak pastikan bahawa lebih ramai mendapat kemudahan yang hampir sama di mana-mana,
di mana kita nak cari wang supaya kita boleh tambah lagi kemudahan dan keadilan sosial ini kepada semua, supaya kita tidak sampai bergenerasi bergaduh pasal meritokrasi lawan affirmative action. Affirmative action, meritokrasi dan sebagainya, ini adalah tanggungjawab kita kepada anak-anak kita untuk pastikan mereka dapat peluang yang sama. Yang masalahnya ialah sekiranya di sebalik affirmative action, di sebalik meritokrasi ini disalahgunakan untuk kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang akhirnya mendapat kelebihan sehingga menidakkan kumpulan lain atau anak lain yang selayaknya juga patut mendapat bantuan daripada kerajaan. Itu isu dia. Jadi dia tak timbul soal perkara pokok, dia timbul beberapa perkara tentang perincian. Tetapi yang lebih penting ialah soal bagaimana kerajaan kita membina lebih banyak infrastruktur. Sekolah, universiti. Kalau universiti itu cukup dan dapat memberikan ruang yang sepenuhnya kepada jumlah-jumlah anak-anak yang lepasan SPM yang semua cemerlang, maka tak timbul soal affirmative action, soal meritokrasi ini, kerana tempatnya mencukupi. Dia jadi isu apabila kedudukan kewangan negara kita ini semakin lemah sehingga menyebabkan kerajaan tidak ada kemampuan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang kepada seberapa ramai yang mungkin. Sebab itu maka akan timbul soal kuota, soal kena beratur dan sebagainya. Ia berbalik kepada sebenarnya perbahasan asal kita, iaitu apakah model ekonomi yang kita perlukan supaya dengan kedudukan kewangan yang lebih mampan, maka itu membolehkan kerajaan memperuntukkan lebih banyak untuk membina infrastruktur pendidikan, peluang-peluang perniagaan supaya kita boleh luaskan, kerana itu akhirnya juga membantu untuk memperkuatkan struktur ekonomi seperti yang saya ulas awal-awal tadi. Terima kasih. Perdebatan kita malam ini menunjukkan beberapa perkara. Pertama, bahawa masalah ekonomi negara ini sebenarnya jauh lebih rumit kerana ia telah lama berakar umbi sehingga masalah-masalah ini menjadi bersaling kait antara satu sama lain. Keduanya, masalah-masalah struktur ini memerlukan kaedah yang radikal dan berlainan dari apa yang pernah dibincangkan sebelum ini. Oleh itu, mereka yang diberi amanah mengemudi ekonomi mestilah meneroka penyelesaian yang di luar kotak, bukannya menggunakan pendekatan yang serupa seperti sebelum ini. Ketiga, masalah-masalah struktur yang rumit ini memerlukan masa untuk dirungkai dan tidak akan selesai dengan satu dasar atau satu pengumuman sahaja. Setiap dahan masalah-masalah itu mestilah ditangani dengan program-program yang khusus, dan program-program ini perlu diharmonikan dan disatukan mengikut satu kerangka ekonomi yang jelas yang memandu program-program ini. Yang sebelah sana dia ulang masalah-masalah. Katanya dia kata, Syahir tadi kata kononnya ini problem statement tapi tidak ada penyelesaian. Dia terlupa sebenarnya penyelesaian itu telah pun sedang berjalan sekarang. Usaha-usaha kerajaan perpaduan setakat ini, saudara-saudari, telah menunjukkan hasil-hasil awal. Kita sudah mengatasi masalah kenaikan harga yang berterusan yang telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saudara Syahir dari kabinet yang lepas. Inflasi bulanan telah turun dari bulan pertama kami mengambil alih dan kini berada pada paras yang paling rendah dalam 12 bulan. Hala tuju penggajian rakyat juga sudah ada, dan rakyat akan mula merasai gaji yang lebih tinggi tahun depan apabila Saudara Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan kerajaan untuk menaikkan gaji rakyat dalam belanjawan yang akan diumumkan dan dibentangkan dalam bulan Oktober ini. Minat pelabur juga semakin pulih.
Bukan sahaja pelabur-pelabur besar mengumumkan pelaburan jangka panjang mereka seperti yang kita duduk dengar ni, kemudian Sanusi tolong ambil kredit. Pelabur-pelabur dana pendek juga telah kembali ke bursa saham kita pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara serantau ASEAN ini dalam tempoh 2 bulan yang lalu. Jadi, adakah ekonomi kita telah pulih? Sudah tentu tidak. Tetapi kita berada pada landasan yang baik. Jika kita kekal pada landasan ini, insya-Allah Malaysia dijangka akan menyertai kelab negara-negara berpendapatan tinggi ataupun yang sering disebut sebagai negara maju di antara tahun 2026 dan 2028. Saya tak berminat sangat dengan soal jawatan-jawatan ini, tapi saya teruja untuk menyelesaikan cabaran ekonomi yang kita ada. Jadi kalau saya nampak kasar dengan yang muda seperti Saudara Syahir ataupun pimpinan muda dari pembangkang yang lain yang ambil tahu tentang ekonomi, itu sebenarnya kerana saya berharap mereka menjadi lebih baik dan lebih cerdik daripada senior-senior mereka yang ada sekarang. Saya berharap mereka tidak mempolitikkan amanah nasional untuk memperbaiki ekonomi negara ini demi hanya beberapa tontonan di TikTok saja. Saya berharap mereka bersikap jujur dengan rakyat bahawa amanah ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara memerlukan ilmu ekonomi yang sepadan dengan cabaran ekonomi ini, memerlukan pengalaman mengendalikan ekonomi yang boleh membawa tawaduk kepada amanah yang akan dipikul, dan supaya orang seperti Syahir takut kepada kesan bila kita sibuk bertiktok dan tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Sebab itu, mengemudi ekonomi memerlukan ahli ekonomi yang betul-betul faham, bukannya mereka yang membaca sekerat-sekerat, apatah lagi baca copy paste yang tadi tu, hanya untuk membuat kandungan di TikTok mengenai ekonomi. Jadi saya nak tutup begini, mungkin panas sedikit penyokong-penyokong nak dengar, tapi saya ada last word, jadi sila dengar. Saudara Syahir adalah generasi baru pimpinan PAS yang ada potensi untuk menjadi ahli politik yang boleh mengenengahkan isu ekonomi pada harapan saya secara lebih matang dan adil. Jadi saya berharap selepas perdebatan ini beliau bersikap lebih adil di masa akan datang mengenai cabaran ekonomi negara, dan jika sikap tawaduk itu ada, insya-Allah jika satu hari nanti PAS diberi amanah menjaga ekonomi negara, saya berharap prestasi Malaysia nanti di bawah PAS adalah lebih baik dari apa yang kita lihat di Kelantan hari ini. YB jangan balik lagi. Okey, mungkin YB punya pandangan bila kita dah berdebat tadi dan sebagainya, mungkin respon awal YB selepas sahaja perdebatan tadi. Tak, saya tak tahu pasal orang lain bila mereka berdebat lah. Tapi debat ni dia tak ada menang dan kalah. Dia siapa yang datang berdebat, yang paling penting ialah apa yang kita nak sampaikan. Jadi ukuran kualiti sesuatu debat itu ialah sama ada mesej yang kita nak sampaikan itu betul-betul difahami oleh audience kita kan. Jadi yang lain pasal debat itu is just part and parcel of the props. just nak bagi orang beri perhatian. Jadi di pihak saya ingat segala yang perlu saya jelaskan untuk memahamkan lagi orang ramai mengenai satu cabaran ekonomi kita, kemudian mengenai kerangka ekonomi madani. Saya ingat semua itu saya berharap dia sampailah kepada orang, dan yang lebih penting ialah melalui budaya debat begini dia akan meyakinkan lebih ramai rakyat Malaysia ni supaya ambil masa untuk memahami sesuatu perkara dalam suasana yang masyarakat kita ni kadang-kadang dia ada short termism. Dia ingat satu perkara itu boleh difahami dengan 3 saat, 4 saat.
dan itu berbahaya untuk masyarakat kan. Jadi dari segi itu saya ingat insya-Allah dia tak penting siapa kata apa. Yang penting ialah ia sebahagian daripada tugas saya pun sebagai Menteri Ekonomi untuk terus memberi pencerahan kepada rakyat mengenai cabaran-cabaran ekonomi kita supaya bila kita laksanakan satu persatu, rakyat sebenarnya boleh faham kenapa dasar ini dibuat, kenapa program ini dibuat dan lain-lain. Okey Webi, tapi Webi, bila dah berdebat ni semestinya akan ada banyak bashing, banyak ada malah kutukan ke, mungkin ada respon yang Jadi pelbagai. bashing ke? Mungkin ada, dia ada macam kalau saya itu bukan bashing tu, kalau aku tak, bashing bukan kalau kita tengok di perbualan di media sosial YB, okey. Kalau tengok perbualan di media sosial. Okey, maybe YB punya pesanan kepada anak-anak muda especially sebab yang nak masuk politik ni ramai yang cepat koyak, tapi dia menyebabkan dia orang takut nak berdebat. Maybe pesanan YB untuk pemimpin-pemimpin muda kita. Debat ni ada ni Suhaimi Sulaiman ni, kita orang sama-sama berdebat dulu tengok ni kan. Kita betul berdebat Ni debater talking okey Pandangan saya both of us were debaters and coaches juga What makes a good and confident debater sebenarnya bukan kemahiran bercakap. Dia sebenarnya berapa banyak di dalam kepala. Lebih banyak kita membaca, lebih banyak kita faham tentang sesuatu isu yang dibincangkan, lebih mudah untuk kita menerangkan kepada orang. Jadi berbeza dengan syarahan atau pidato, debat ini sebenarnya ialah soal pembacaan. Jadi kepada ahli politik yang muda-muda nak berdebat dengan baik, mudah saja. Baca banyak-banyak. Baca dan baca dengan ilmu yang lebih banyak tentang sesuatu perkara itu, itulah yang memberi keyakinan dan seterusnya melancarkan performance kita semasa debat. Dari segi bina ketahanan tahan maki tadi tu, Allah dah jadi orang politik memang setiap hari kena maki. Okey. Thank you YB.